Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi kita sambung. Ada masalah teknikal. Kita tengok pada ibarat. Masing-masing tengok kitab. Tengok pada ibarat. Dengar tak suara? Okey, dengar. Masalah teknikal. Kitab download sendiri. Allahu Akbar. Jadi sebab yang kedua, kita wajib puasa pada bulan Ramadan apabila ada satu orang adal. Bila disebut adal di sini, bukan adal riwayat. Sebab kalau adal dalam bab riwayat hadis misalnya, maka boleh sahaja perawi itu perempuan. Boleh sahaja perawi itu kanak-kanak. Sebab itu ia dipanggil adal riwayah. Tetapi adal yang diperlukan dalam bab puasa ini, dia mesti adil syahadah. Adil syahadah. Walaupun satu orang sudah memadai. Tengok, dia kata walaupun satu orang, dan walaupun dia bukanlah adil yang ada tazkiyah. Apa maksud adil yang ada tazkiyah? Adil yang ada tazkiyah tu maksudnya dia ada pengesahan bahawasanya dia adalah satu orang yang adil. Tidak perlu, bahkan memadai, dia itu adalah masturul adalah. Okey? Masturul adalah. Apa maksud bila disebut masturul adalah ni? Iaitu la yahtaju ila tazkiyah. Tak perlu ada dua orang mengesahkan dia ini adal. Dan dua orang itu mestilah orang yang biasa kenal dia. Itu maksud adal. Tak, bukan mastur. Mastur tak perlukan kepada tazkiyah. Mastur ini zahirnya dia ini dilihat tidak buat benda yang menyebabkan dia jatuh fasik. Orang kenal dia orang masjid, orang semayang, kita tak tahu apa belakang dia buat, maka sudah dikira sebagai masturul adalah. Walaupun satu orang sudah memadai. Ada riwayat mengatakan perlu dua orang. Tetapi tidak perlu. Untuk sabitkan ibadat, dia tidak perlukan kepada lebih daripada satu orang saksi. Hilalahu ni maf'ul kepada ru'yah. Satu orang adil, dia melihat anak bulan. Dia melihat anak bulan. Selepas ghurub, selepas tenggelamnya matahari, idza syahida biha indal qadhi. Idza syahida biha indal qadhi, apabila dia menyatakan penyaksian dia itu di sisi qadhi. Jadi kita dalam bab sebab wajib puasa ni, dia ada dua. Satu, individu yang wajib puasa. Individu yang wajib puasa. Yang kedua, orang lain juga wajib puasa. Yang kita bincangkan, yang pertama adalah sebab yang menyebabkan umum wajib puasa. Yang pertama, sebab pertama iaitu bila bulan Syaban sempurna 30 hari. Yang kedua, ini pun sebab ni adalah menyebabkan umum wajib puasa. Syarat dia, orang yang nampak anak bulan tu, dia bawa saksi depan qadhi. Kalau dia bagi tahu kat kita sahaja wajib puasa, tapi orang lain tak wajib puasa. Untuk menjadikan wajib puasa kepada seluruh rakyat, maka orang yang nampak tadi dan dia itu adil, mesti bagi tahu kat qadhi, dan qadhi yang mengeluarkan arahan untuk wajib puasa bagi seluruh negeri. Faham? Idza syahida biha indal qadhi. Walau ma'a itbaqi ghaimin. Walau ma'a itbaqi ghaimin. Walaupun maksudnya
Dia datang jumpa qadhi. Dia kata dia nampak anak bulan. Dia jenis orang yang boleh dipercayai. Walaupun waktu yang dia bagi tahu tu mendung. Waktu mendung. Waktu ada banyak awan. Dia datang bagi tahu. Walaupun dalam keadaan macam tu, kalau dia tu orang yang adil, maka qadhi wajib terima dia punya syahadah dia dan memerintahkan rakyat jelata untuk berpuasa. Cuma walau ma'a itbaqi ghaimin ni dia ada kait. Kait dia ai la yuhilur ru'yata adatan. Faham? Memanglah waktu tu mendung, tapi kalau dia punya keadaan mendung itu mustahil boleh nampak anak bulan. Mustahil boleh nampak anak bulan, maka kita tak terima dia punya saksi. Kait dia apa? Walau ma'a itbaqi ghaimin la yuhilur ru'yata adatan. Yang mana itbaq itu tidak memustahilkan boleh nampak anak bulan. Kemudian bilafzi. Jadi bilafzi ni dia muta'alliq kepada perkataan syahidah. Idza syahida bilafzi. Bilafzi ni muta'alliq dengan idza syahida. Apabila orang yang adil tadi dia saksi depan qadhi, dia datangkan saksi dengan lafaz macam ni. Dia kena guna lafaz macam ni semasa nak bagi keterangan kepada qadhi. Ashhadu anni ra'aitul hilalah. Dia kena sebut macam tu ayat dia. Jadi ayat dia itu kena betul. Ataupun ayat dia ashhadu annahu halla. Sama ada dia kata apa? Aku bersaksi aku nampak anak bulan. Ataupun dia kata aku bersaksi bahawasanya bulan telah timbul hilalnya. Faham? Boleh. Wala yakfi, tak semasa dia nak menyatakan penyaksian dia, wala yakfi qauluhu, tidak memadai dia hanya kata asyhadu anna ghadan min ramadhanah. Faham? Kalau kita belajar dalam bab saksi, cara kita nak menunaikan syahadah tu dia ada ayat dia yang betul. Ayat dia yang betul. Sebab itu perlu diajar, kalau orang tu dia peguam tu perlu ajar lafaz yang betul, statement yang betul yang perlu dikeluarkan. Kalau dia keluarkan statement yang salah, walaupun dia betul, tetapi tetap tidak diterima. Sebab kita tak tahu hakikat, kita hanya tengok lafaz yang dia cakap sahaja. Itu kaedah dalam menerima penyaksian. Maka kalau dia kata aku bersaksi bahawasanya esok bulan Ramadan, tak cukup. Sebab apa? Esok bulan Ramadan tu adalah furu', kan? Dia ada sebab dia. Dia perlu menyatakan saksi bahawasanya sebab wajib puasa tu berlaku. Wajib puasa tu berlaku iaitu nampak anak bulan. Anak bulan ada. Bila anak bulan ada, dia nampak anak bulan, automatik esok Ramadan. Tapi kalau dia kata esok Ramadan, mungkin atas sangkaan dia. Atas sangkaan dia, kalau Ramadan ni, kalau macam ni, itu Ramadan. Sedangkan mungkin sangkaan dia salah. Maka sebab itu, kita nak dia dalam saksi dia menyatakan sebab wajib puasa, iaitu nampak anak bulan ataupun anak bulan dah timbul. Wala yuqbalu ala syahadatihi illa syahadata illa bi syahadati adlaini. Apa maksud dia? Wala yuqbalu ala syahadatihi illa bi syahadati adlain. Dia, kita belajar dalam bab saksi. Saksi ni dia tak boleh wakilkan orang, tak boleh. Dia saksi, dia tak nak datang mahkamah. Dia wakilkan satu orang untuk cakap bagi pihak dia. Tak boleh. Tak sah. Tetapi ada satu cara, ini kaedah mahkamah. Contohnya saksi tak boleh nak datang. Ada keuzuran. Faktor tertentu. Dalam penjara. Jadi cara mahkamah nak dapatkan penyaksian dia, mahkamah akan hantar dua orang. Dua orang ni syaratnya adal. Orang itu dengar
Faham? Orang itu dengar apa dia cakap. Nanti bila dekat mahkamah, dua orang adal ini akan membuat penyaksian depan hakim. Kami bersaksi bahawasanya kami dengar dia cakap bahawasanya dia nampak anak bulan. Itu maksud wala yuqbalu ala syahadatihi illa bi syahadati adlain. Faham? Ha? Syahadah ala syahadah. Syahadah ala syahadah. Masalah dia panggil syahadah ala syahadah. Syahadah ni adalah benda yang tidak menerima niabah. Tetapi kaedah begini bagaimana? Kaedah begini hendaklah kita hantar utusan. Jadi dalam kitab ni dia nak bagi tahu utusan yang menjadi saksi atas penyaksian dia mesti dua orang. Tak boleh satu orang. Dia mesti apa? Dua orang. Walaupun kalau dia sahaja yang bagi penyaksian, dia seorang dah memadai. Mungkin akan ada waham. Akan ada sangkaan. Oh, kalau macam ni, untuk dengar saksi dia pun memadai satu orang sahaja juga. Tidak. Itu alasannya kenapa dibawa ibarat ni. Wala yuqbalu ala syahadatihi illa bi syahadati adlaini. Okey? Faham? Faham tak? Wa bi thubuti ru'yati hilali Ramadan indal qadhi bi syahadati adlin baina yadayhi kama marra wa ma'a qawlihi sabata indi yajibu sawmu ala. Okey. Kemudian yang seterusnya wa bi thubuti ru'yati hilali Ramadan indal qadhi, dengan sabitnya melihat anak bulan Ramadan di sisi qadhi, dengan penyaksian satu orang adil di hadapannya, kama marrah, seperti mana yang telah disebutkan tadi. Wa ma'a qawlihi sabata indi. Wa ma'a qawlihi sabata indi. Di sini, cuba tengok kat sini. Wa ma'a qawlihi ni, hi tu, dhamir tu kembali kepada apa? Cuba tengok. Wa ma'a qawlihi, hi itu, dhamir itu kembali kepada apa? Kembali kepada qadhi. Dengan sabitnya melihat anak bulan Ramadan di sisi qadhi. Maka qadhi dia puas hati. Bagi dia anak Ramadan dah sabit. Macam mana qadhi dia boleh puas hati? Iaitu dengan syahadah satu orang adil. Dan syahadah orang yang adil itu dia mesti dibuat depan dia. Dibuat di hadapan dia, seperti mana yang telah lalu. Seperti mana tu dengan lafaz apa? Asyhadu lah. Kama marra tu maksudnya dengan lafaz asyhadu anni ra'aitul hilal ataupun asyhadu annahu hallah. Kemudian wa ma'a qawlihi sabata indi. Wa ma'a qawlihi sabata indi. Dan bersama dengan perkataannya qadhi itu telah sabitlah anak bulan. Maksudnya dia kena lafazkan, dia kena buat perakuan. Maka telah sabitlah anak bulan di sisi saya. Bagaimana dia sabit? Dengan adalah benda latar belakang sabit, tapi dia mesti lafazkan pengumuman bahawasanya anak bulan itu sabit di sisi dia. Maka yajibus sawmu ala jami'i ahlil baladi al-mar'i fihi. Wajiblah puasa atas semua penduduk bandar yang anak bulan dilihat di sana. Anak bulan dilihat di sana. Ini yang saya sebutkan tadi. Walaupun yang nampak anak bulan tu satu orang, maka bukan sahaja orang yang nampak tu saja wajib puasa, tetapi penduduk bandar yang anak bulan dilihat di sana oleh satu orang, penduduk lain tak nampak, dia ni sahaja yang nampak, dan qadhi
Dia syarat dia mesti bagi tahu depan qadhi dan dia mengeluarkan statement yang sahih dan qadhi telah membuat pengesahan bahawasanya anak bulan telah sabit. Maka bila semua prosedur itu sempurna, maka wajiblah puasa atas semua penduduk negeri yang anak bulan dilihat di dalamnya. Okey? Itu nombor 2. Wa kathubuti 'inda al-qadhi al-khabarul mutawatiru bi ru'yatihi walau min kuffarin li ifadatihi al-'ilma ad-daruriyya wa zanni dukhulihi bil imarati adh-dhahirah allati la tatakhallafu 'adatan. Okey, kita tengok. Tadi kita kata bila kita akan wajib puasa bila ada pengisytiharan daripada qadhi. Okey, contohlah orang tu dia tinggal dekat negeri bukan Islam. Jadi kalau berlaku situasi macam ni, dia kata samalah hukum seperti sabit di sisi qadhi. Apa maksudnya? Kan tadi kita belajar, kalau sabit di sisi qadhi, semua penduduk negeri itu kena puasa. Maka ada perkara yang mana dia punya martabat hukum dia sama macam sabit di sisi qadhi. Iaitu apabila berlaku khabar yang mutawatir bahawasanya anak bulan itu dilihat. Walaupun orang yang bagi tahu anak bulan dilihat tu adalah kafir. Tetapi dengan syarat bilangan orang kafir tu adalah apa? Bilangan yang mutawatir. Kita belajar kan dalam bab hadis pun, mana ada syarat dalam khabar mutawatir Islam? Betul tak? Nukhbah, kan? Tak ada. Bila jumlah itu adalah jumlah yang yuhilu tawatu'uhum 'alal kadhibi, maka pada ketika itu tidak ada syarat Islam. Betul tak? Maka samalah dipraktikkan kat sini. Kalau maknanya jumlah orang yang nampak anak bulan tu, jumlah yang terlalu banyak sampai mustahil mereka ni pakat untuk berbohong bahawasanya nampak anak bulan, dan jumlah tersebut jumlah yang mutawatir, maka hukum dia apa dia? Orang lain yang walaupun tak nampak wajib puasa. Sebab apa? Dia kata kat sini li ifadatihi, itu kembali kepada al-khabaril mutawatir, al-ilm ad-daruri. Al-ilm ad-daruri. Ni dah berapa dah ni? 1, 2, 3, 4. Kemudian 1, 2, 3, 4 lah. Wazanni. Wazanni baca. Ataf kepada bukan, baca wazannu. Baca wazannu. Dia ataf kepada al-khabarul mutawatir. Wazannu baca, dia ataf kepada al-khabarul mutawatir. Wa kathubuti 'inda al-qadhi zannu dukhulihi. Di situ dia punya ataf dia. Samalah hukum seolah-olah anak bulan itu sabit di sisi qadhi apabila ada berat sangka. Ada berat sangka bahawasanya dukhulihi maksudnya dukhul Ramadan. Bahawasanya ada berat sangka bahawasanya bulan puasa dah masuk. Yang ini, benda ni dalam kitab Safinah tak sebut, tapi dalam Kasyifatus saja ada sebut. Dalam Minhaj pun tak sebut. Ni syarat ni. Zan, puasa Ramadan dah masuk. Bulan Ramadan dah masuk. Zan itu terhasil dengan apa? Bil imarati zahirah. Dengan tanda-tanda. Bil amarah. Imarah ke amarah? Amarah. Imarah maksudnya kepimpinan. Amarah. Imarah kepimpinan, amarah tanda. Dengan tanda-tanda yang zahir, yang biasanya tanda-tanda itu tidak salah. Tidak berlaku sebaliknya. Ini memang contoh ini selalu dibagi kat kitab. Contohnya orang dulu lah. Dia tinggal dekat kampung. Dekat kampung tu, kat hujung tu ada kota kan? Ada kota. Dia memang jadi adat negeri tu, kalau bulan puasa, dia akan nyalakan pelita-pelita. Ataupun dia akan tembak meriam. Itu memang tanda yang dibuat setiap tahun.
untuk tanda puasa. Yang mana tanda tu ialah manusia yang letak tanda. Sebab tu disebut zon. Tapi oleh kerana tanda ni memang tanda yang dijadikan tanda setiap tahun, maka dia mendatangkan satu zon yang kuat bahawasanya puasa dah masuk. Okey, zannu tu ataf kepada al-khabaru. Macam wazannu. Okey. Seperti melihat qanadil. Qanadil ni apa? Qindil-qindil. Pelita-pelita yang tergantung di atas menara-menara. Faham? Cuma benda ni, adat ni tak adalah kat negara kita. Kita iklan tengok TV, kan? Tengok TV. Boleh sahaja TV tu tipu, kan? Mungkin ada orang tiba dia masuk dalam stesen TV ke, dia berpura-pura menyamar ke, itu waham je. Tetapi tempat kita, kalau ada iklan itu, maka biasanya iklan itu dibuat setelah menjalani prosedur-prosedur tertentu. Jadi kita untuk faham wakil pula, kena tengok pula. Ada buku dia tentang prosedur pengesahan anak bulan di negara kita. Negara kita. Dia ada prosedur dia. Kita ada berapa puluh balai cerap di seluruh negara. Jadi bila masuk esok 30 Syaban, maka semua balai cerap itu akan dikunjungi. Dia ada tu pengesahan dia mesti tanda tangan mufti, dan mufti dia serah kepada sultan, sultan tanda tangan, kemudian barulah pemegang mohor itu kemudian serah pada agung pula. Kemudian pemegang mohor itu hanya wakil sahaja, dia adalah wakil kepada raja. Tetapi keputusan itu sebenarnya dibuat oleh qadhi, atas daripada qadhi imam. Atas daripada qadhi itu adalah imam. Maka prosedur dia, yang tu kita kena tahu. Kita kena tahu. Kalau tidak, pelajaran kita tu dia jadi hanya atas kertas, kita tak tahu apa yang berlaku. Bila kita tak tahu, kita sangka buruk, kan? Kita sangka buruk bahawasanya begitu, begini dan seumpamanya. So kena tahu macam mana prosedur itu berlaku. Contohnya kalau wilayah, dia akan tengok dekat Menara Kuala Lumpur, kan? Mufti mesti akan hadir, dan beberapa lagi jabatan. Nampak tak nampak, tradisi itu tetap akan diamalkan sebab benda itu termasuk sunnah. Ulama kata antara sunnah adat adalah apa? Bila sampai waktu melihat anak bulan, maka melihat itu akan dibuat. Dia di negara kita, dia ada perbahasan mengenai falak. Mengenai falak. Jadi sebab itu sebahagian orang tak setuju. Dia panggil menggunakan kiraan falak ataupun digunakan bahasa imkanur ru'yah. Benda itu dibahaskan oleh Mujama' Fiqh Islami antarabangsa. Adakah boleh menggunakan kaedah imkanur ru'yah? Baru ni pun Ustaz Akram ada bahaskan masa kita pasang soft tu. Dia ada bahaskan sikit tentang masalah imkanur ru'yah. Jadi mereka yang menolak imkanur ru'yah mengatakan Nabi SAW bersabda, fa in ghumma alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30. Kalau mendung, sempurnakan Syaban 30 hari. Imkanur ru'yah ni ringkasan dia. Maksudnya dia berdasarkan pembacaan Malaysia, dia punya jenis awan dia ghalibnya payah nak nampak anak bulan. Awan dia tebal. Tetapi kenapa cerapan dibuat tu bukan untuk mengelirukan orang, itu adalah sunnah yang kena dihidupkan. Kita buat usaha untuk nampak. Tetapi kiraan falak sebenarnya yang menjadi ukuran, iaitu dipakai imkanur ru'yah. Imkanur ru'yah tu maksudnya, walaupun ada awan yang menutupi, sebenarnya kalau awan ni tak ada, anak bulan ni sebenarnya dah ada. Itu maksud imkanur ar-ru'yah. Sebab ada awan ni lah tak nampak. Kalau awan ni tak ada, maka mesti dia punya anak bulan ada di sini. Sampai Ustaz Akram kata kalau orang falak ni, dia boleh tahu pergerakan anak bulan. Kalau nak tengok anak bulan, kena tengok belah sini. Sebab dia punya logik falak dia tak mungkin ada kat sini, tak ada. Dia memang tak akan ada. Sebab dia bergerak. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas. Qul hiya mawaqitu linnas. Okey? Itu kena belajar berkaitan dengan falak.
Dan memang hakikatnya di tempat kita menggunakan qaul, adakah boleh dipakai qaul munajjim ataupun hasib ataupun tidak. Jadi perbahasan tu dah dibahaskan pada peringkat antarmasa, tapi kalau sebahagian orang yang memakai ibarat hanya zahir, maka dia tak pakai lah. Tak pakai. Dia tetap kita cukupkan 30 hari barulah kita puasa. Kalau berlaku puasa awal, faham? Kalau berlaku puasa pada tarikh 30 Syaban. Biasanya berlaku ikhtilaf kat situ bila berlaku pada 30 Syaban. Kemudian wayalzamul fasiqah wal 'abda wal untha al 'amalu bi ru'yati nafsihi. Banyak ni. Dia dah berapa dah ni? Wajib bagi fasik, hamba dan unsa. Kenapa dia sebut 3 ni? 3 ni, mereka ni, satu, kalau fasik dia bukan adal lah. Hamba dengan unsa, dia ini bukan adal syahadah. Tadi kan kita dah sebut, adal syahadah ni diperlukan untuk mewajibkan orang lain puasa. Seluruh negeri puasa. Mewajibkan qadhi terima. Tapi kalau dia ini perempuan, kalau dia bagi tahu kat qadhi tak akan terima. Walaupun dia ni waliyah besar mana pun, tidak cukup dia itu untuk mensubutkan Ramadan dengan erti kata wajib pada seluruh rakyat jelata. Tapi dia sendiri yang nampak, dia tu sendiri wajib puasa. Faham? Dia wajib puasa. Berdasarkan ayat Quran, faman syahida minkumus syahra falyasum. Sesiapa sahaja man, hamba ke, untha ke, fasik ke, kalau dia yakin apa yang dia nampak, dia tu wajib puasa, maka akan berlakulah satu orang yang dalam negeri itu, orang yang wajib puasa satu orang lain tak wajib puasa. Sebab apa? Dia wajib puasa atas ru'yah dirinya sendiri. Itu maksud wayalzamul fasiqa wal 'abda wal untha al 'amalu bi ru'yati nafsihi. Okey, faham? Wa kadza man i'taqada sidqa nahwi fasiqin wa murahiqin fi ikhbarihi bi ru'yati nafsihi aw thubutiha fi baladin muttahidin matla'uhu sawa'un awwal Ramadan wa akhirahu 'ala as-sahih. Okey, kita tengok. Cuba tengok pada wa kadza. Wa kadza ni maksudnya apa? Seperti mana wajib lah. Maksudnya seperti mana wajib berpuasa atas orang yang telah disebutkan tadi, maka begitu. Ini dalam Safinatun Najah dah sebut dah. Orang yang mana sekarang ni, tadi kita katakan, kalau orang itu adal bagi tahu kat kita, kita wajib. Dia ni ada riwayat, maka kita wajib. Macam mana pula kalau orang yang bagi tahu itu dia ni fasik? Dia bagi tahu kat kita dia nampak anak bulan. Kita wajib puasa tak? Kita wajib puasa. Kalau dalam kitab yang lain dia guna perkataan idza waqa'a fi qalbihi sidquhu. Kalau kita dalam hati kita rasa dia ni betul. Dalam bab ini dia tak tipu. Dalam bab dia kata dia nampak anak, memang dia ni fasik. Tapi dalam bab bahawasanya dia nampak anak bulan, kita yakin dia ni tak tipu. Contohnya dia ni memang kawan kita. Dia memanglah buat ilmu Arab, tapi dalam bab tengok anak bulan ni dia tak tipu. Kita kenal dia. Maka kalau kita percaya dia, kita yakin dia, maka kita wajib puasa. Nampak? Jadi kena bezakan antara kewajipan umum dengan kewajipan individu. Kena bezakan, jangan tertukar. Wa kadza man i'taqada sidqa nahwi. Tu baca dia gitu. Mudhafun ilaih. Begitu juga orang yang beriktikad benarnya seperti orang fasik. Seperti orang fasik. Wa murahiq. Murahiq ni apa? Murahiq ni maksudnya budak yang belum baligh tapi hampir baligh. Ni kan tak ikut syarat. Ini kan adal riwayah. Kenapa dia kata perkataan nahwi? Dia nak masukkan juga siapa? Insa. Apa? Untha. Contohnya isteri dia bagi tahu. Jadi di sisi dia, isteri dia ni tak akan tipu dia lah. Kalau bak tengok anak bulan tak tipu. Maka kalau dia i'tiqad benarnya
benarnya isteri dia, maka dia wajib puasa. Dia wajib puasa. Okey? Fi ni muta'alliq kepada i'tiqadah. Beriktikad pada i'tiqadah sidqa nahwi fi. Dia fi tu muta'alliq kepada sidqah. Fi ikhbarihi tu muta'alliq kepada sidqah yang ada kitab. Dia beriktikad benarnya si fulan-fulan tadi pada pengkhabarannya. Nya tu kembali kepada nahwi fasiqin umrahim. Fi ikhbari bi ru'yati nafsi. Bi ru'yati nafsi muta'alliq kepada ikhbar. Dia bagi tahu bahawasanya dia nampak. Dia bagi tahu bahawasanya dia nampak. Habis. Kita nak cari dia punya ataf dia. Ataf mana? Bukan ataf situ. Au thubutiha fi baladin. Au thubutiha fi baladin. Subutiha tu kembali kepada ru'yah. Ru'yah ni atas sini yajibu shaum Ramadan bi kamal tu atas situ. Cuba tengok. Subutiha tu atas mana? Cuba bagi tahu sikit sahabat kitab. Au subutiha. Atas mana? Ataf kepada yajibu shaum Ramadan bi kamal Sya'ban au ru'yati tu atau awal tu. Faham? Mana boleh ataf kepada bi ru'yati nafsihi? Tak boleh, kan? Tak jadilah cerita dia. Faham? Ini salah satu asbab. Salah satu asbab wajibnya puasa. Faham? Salah satu asbab. Jadi dia punya ataf tu depan tu. Yajibu shaumu syahri Ramadana ijma'an bikamali tu atau kat situ bikamali depan, maksudnya yajibu shaumu ramadhana bisubutiha fi baladin. Faham? Tanda ke ada siapa nampak atau lain. Au subutiha fi baladin muttahidin matla'uhu. Ni ma'ruf lah masalah ni. Dia sebenarnya masalah ni mazhab Syafi'i dia tak sama dengan jumhur. Sidi Abdul Aziz Ahmad kan? Sidi Abdullah dibantu oleh Sidi Ahmad. Sidi Abdullah. Masalah ni masalah dipanggil adakah bila anak bulan dilihat di mana-mana belahan dunia dan melihatnya anak bulan itu yakin, negeri lain ataupun negara lain wajib puasa walaupun negara itu tidak nampak anak bulan. Itu masalah khilafiyah. Memang kalau kita baca dalam keputusan Mujamma' Fiqh Islami, dia tarjihkan pendapat kalau nampak satu negara dan nampak itu dia ada syarat dia. Mazhab Hanafi sama. Nampak kat satu negara tu, nampak tu dia mesti mutawatir sampai ke negara kita. Pasti. Maka negara kita walaupun ribu batu jauh, maka wajib puasa. Maknanya mereka yang cuba tarjihkan pendapat ni, dia guna hujah ni sebenarnya hujah bukan hujah syar'i, kita panggil retorik. Hujah supaya kita nak satu padukan umat Islam. Supaya jangan orang bukan Islam nampak orang Islam ni puasa lain-lain. Raya lain-lain. Bukan begitu kan? Sebab kita kena faham ada hukum syarak yang dia punya hukum wad'i dia panggil. Khitab wad'i dia diletakkan atas alam. Contohnya waktu semayang. Waktu semayang ni dia punya wada' dia asbab wujubis salah ni asbab wajib semayang. Dia kan contohnya tergelincir matahari. Jadi tergelincir matahari di tempat kita tak sama dengan tergelincir matahari di tempat yang lain. Jadi sebenarnya dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Kalau anak bulan dilihat di satu tempat, maka
adakah tempat lain wajib puasa? Dia punya kaedah dia, kalau tempat lain tu jauh, maka tempat lain tu tak wajib puasa. Kalau tempat lain tu dekat, negeri lain tu dekat, maka wajib puasa. Kemudian jauh dan dekat tu apa dhabit dia? Ada pecahan, ada dua pendapat. Imam Rafi'i mengatakan bahawasanya jauh itu maksudnya masafatul qasri. Bila satu negeri yang nampak anak bulan, contohnya Kedah nampak, adakah orang Johor wajib puasa? Johor dengan Kedah, adakah dia ini masafatul qasri? Ya, masafatul qasri. Maka Johor tak wajib puasa. Satu lagi pendapat, ialah melihat kepada matlaq. Negeri yang sama matlaq, maka dia wajib puasa. Negeri yang berbeza matlaq dengan negeri yang nampak, maka dia tak wajib puasa. Itulah pendapat yang muktamad. Itu kalau dalam minhaj adalah sebut masalah tu. Jadi au thubutiha fi baladin muttahidin matla'uhu. Baca macam mana? Fi baladin muttahidin matla'uhu. Kenapa baca matla'uhu? Dia fa'il kepada muttahid. Isim fa'il beramal amalan fa'il. Sawa'un awwala Ramadan wa akhirahu 'alal asah. Sawa'un awwala Ramadan wa akhirahu 'alal asah. Soalan dia bila kita tengok ada perkataan sawa', maka ulama akan bahaskan. Dia katakan sama ada. Dia kata apa? Sama ada ia berlaku di awal Ramadan ataupun akhir Ramadan. Maksudnya awal Ramadan dengan akhir Ramadan sama aja. Soalannya apa yang sama? Apa yang sama? Pada perkara apa yang sama? Faham? Dia sawa' ni, bila dia bawa macam ni, ayat ni dia panggil ta'mim. Dia nak umumkan masalah. Sama ada awal Ramadan ke, akhir Ramadan ke, maka hukum dia sama aja. Jadi hukum apa yang sama? Tak ada beza awal Ramadan dengan akhir Ramadan. Maka dalam hasyiah ni dia kata, al-mutabadir ruju'ut ta'mim lima ba'da kadha. Faham? Maksudnya, sawa'un ni, dia punya ta'mim ni adalah selepas perkataan kaza. Tengok, wa kaza tu, nampak? Wa kaza. Maksudnya apa? Sama ada satu orang, awal Ramadan tu maksudnya apa? Awal Ramadan menandakan kita wajib puasa. Akhir Ramadan menandakan kita boleh raya. Sekarang ni, ada satu orang yang mana dia ni fasik. Ataupun ada satu orang, dia ni budak belum baligh. Awal Ramadan, dia kata dia nampak anak bulan. Kita yakin dia betul. Kita boleh puasa tak? Boleh puasa. Macam mana pula di akhir Ramadan? Ada satu orang fasik, dia kata dia nampak bulan Syawal. Dia nampak apa? Bulan Syawal. Kita boleh tak puasa? Semata-mata pegang dia punya cakap. Tak puasa maksudnya raya. Maka kalau awal Ramadan berpegang dengan kepercayaan kepada orang fasik yang kita rasa dia betul, dia kata nampak anak bulan, tak ada khilaf. Kita wajib berpegang atas kepercayaan tadi. Tapi ulama khilaf tentang akhir. Sebab ulama kata gini. Ulama kata bulan puasa asalnya wajib. Maksudnya bila dia dah mula puasa, wajib puasa. Sekarang ni esok adalah 30 Ramadan. Ada satu orang fasik, dia kata dia nampak anak bulan Syawal. Kalau kita ikut cakap dia, kita telah meninggalkan yakin. Yakin maksudnya puasalah. Kita tinggalkan yakin, kita pergi apa? Kita pergi tak puasa. Jadi sebab itu dia tulis kat sini, cuba tengok dalam syarah, dia kata cuba tengok dalam matan tu, wa akhirahu 'alal asah. Apa maksud wa akhirahu 'alal asah? Wa akhirahu 'alal asah tu maksudnya ada khilaf. Sebahagian ulama kata
berpegang dengan kepercayaan kepada orang fasik hanya boleh dalam bab sabitkan Ramadan sahaja. Dia tak boleh dalam bab sabitkan Syawal. Sabitkan Syawal tak boleh. Tak boleh pakai apa? Fasik, murahik, tak boleh. Faham? Jadi itu kalau kita kata ta'mim tadi ni adalah apa? Adalah untuk ma ba'da kaza. Untuk ibarat selepas daripada kaza. Untuk ibarat selepas daripada kaza. Okey, seterusnya. Tak habis lagi asbab. Kita ada masalah tadi. Wal mu'tamadu anna lahu bal alaihi i'timad al alamat bidukhuli Syawal idza hasala lahu i'tiqadun jazimun bisidqiha kama afta bihi syekhuna Ibn Ziyadin wa Hajarin ka jam'in muhaqqiqina wa idza samu walau bi ru'yati adlin aftaru ba'da 30 wa illam yarawul hilala wa lam yakun ghaimun li kamalil iddati bi hujjatin syar'iyyatin. Ni kita punya ibarat yang paling last untuk malam ni. Tadi kan kita baca kalau dia sangka bulan puasa masuk. Sangka macam mana? Dengan ada tanda qanadil muallaqah alal manair kan. Ada pelita-pelita yang digantung atas menara. Dalam setengah kitab disebut lagi tu dengan bunyi meriam. Meriam ni berapa kali bunyi, memang setiap tahun itulah tanda Ramadan. Maka wajib puasa. Maka sekarang ni bulan Ramadan, esok 30 Ramadan. Tetapi nampak ada tanda-tanda. Tanda ni bukan tanda langit ni, tanda orang buat. Tanda contohnya, kalau negeri tu, kalau tanda esok Syawal, dia akan tembak meriam juga. Tapi berapa das. Ataupun dia akan lepaskan apa ke, bunyi seren ke, contohnya kan. Maka dia kata, wal mu'tamad, pendapat yang mu'tamad, anna lahu, bahawasanya boleh baginya, nya mukallaf. Bal alaihi, bukan boleh je, bahkan wajib. Mula-mula dia kata boleh ni maksudnya nak ambil pun boleh, tak nak ambil pun boleh. Dia saja buat ayat macam tu, tapi dia nak pergi kepada bal, bahkan wajib atas dia berpegang dengan tanda-tanda dengan masuknya Syawal. Tanda-tanda tu macam mana? Apabila terhasil baginya i'tiqad yang jazam dengan benarnya tanda-tanda tersebut, seperti mana telah berfatwa. Telah berfatwa dengan fatwa ini oleh Ibnu Ziyad dan juga Ibnu Hajar. Ibnu Ziyad ni orang Yaman, Ibnu Hajar ni orang Mesir. Dua-dua ni adalah guru kepada pengarang kitab Fathul Mu'in. Ibnu Ziyad dan Ibnu Hajar ni dia pun ada rat juga antara sesama mereka. Guru kepada pengarang Fathul Mu'in. Seperti mana fatwa satu kelompok daripada ulama muhaqqiqin. Cuba kita tengok. Ulama sebut antara sabitkan bulan Ramadan dengan antara sabitkan Syawal. Sabitkan Syawal dia kena tambah. Dia kena lebih ihtiyat berbanding sabitkan bulan Ramadan. Faham tak? Nak sabitkan bulan Ramadan memadai apa? Memadai ikhbar satu orang fasik. Kalau kita rasa dia benar. Tetapi nak sabitkan bulan Syawal memadai tak ikhbar orang yang fasik? Ada khilaf. Khilaf tu menunjukkan ulama lebih ihtiyat dalam bab sabitkan Syawal daripada sabitnya Ramadan. Sebab apa? Okey. Kita boleh faham logik dia. Kalau orang tu dia puasa pada hari yang sebenarnya tak puasa, tak mudarat apa? Faham tak? Tak adalah mudarat. Dia tak berdosa lah kalau dia tak sengaja. Tapi kalau dia raya pada hari sebenarnya belum lagi raya, mudarat. Sebab itu nampak tak dia punya wajah kenapa? Dalam bab ini, dalam bab yang hujung ni ada khilaf. Khilaf tu menunjukkan
ada sisi yang dilihat oleh muqabil, iaitu sisi hati-hati. Sebab itu dalam bab ni, alamat ni, dia kata alamat ni mesti i'tiqad yang jazam. I'tiqad yang jazam bahawasanya alamat-alamat yang menunjukkan kepada anak bulan tu terhasil, dan alamat tu telah terhasil dengan i'tiqad kita. Kita puasa awal Ramadan, kita puasa dengan sebab apa? Dengan sebab adal. Dengan sebab adal. Bila bulan Ramadan cukup je 30 hari, kita dah boleh raya. Walaupun tak nampak anak bulan Syawal. Faham? Dia masalahnya, kalau nak raya pada 30 Ramadan, itu masalah. Itu lebih berat. Jadi ulama sebut gini, kalau satu orang, dia telah puasa pada satu tarikh, dan puasa pada tarikh tersebut bermula dengan jalan apa? Dengan jalan ru'yatu adlin. Dia sendiri tak nampak, tapi dengan jalan ru'yatu adlin. Jadi kalau hari pertama yang orang tu nampak anak bulan tu dikira hari pertama, bila cukup sahaja 30 hari, maka esok tu raya. Untuk raya tu tak perlu ada ru'yah. Faham? Untuk raya tak perlu ru'yah, sebab untuk raya tu kita pakai ru'yah awal Ramadan. Kalau kita terima ru'yah awal Ramadan, maka 30 hari selepas tu kira raya. Faham? 30 hari selepas tu kira raya. Itu maksud dia. Walau sama wa idza samu walau bi ru'yati adlin aftaru ba'da 30 wa illam yarawul hilala wa lam yakun ghaimun li kamalil iddati bi hujjatin syar'iyyah. Ni. Hujjah syar'iyyah apa? Hujjah syar'iyyah apa? Hujjah syar'iyyah ru'yatu adlin. Faham? Hujjah syar'iyyah ru'yatu adlin. Cuba tengok kat depan tu. Dia beza. Dia bezakan masalah kita kira satu hari bulan dengan ru'yatu adlin. Maka lepas cukup 30 hari, kita dah boleh raya. Walaupun tak nampak anak bulan. Dan dia kata, walaupun hari itu tak ada mendung langsung. Walaupun hari itu tak ada mendung, langit terang benderang, anak bulan tak nampak, tetap boleh raya. Habis tak nampak kan, untuk raya kan, Nabi kata, sumu li ru'yatih. Wa aftiru li ru'yatihi juga. Kamu nak puasa, kena tengok anak bulan. Kamu nak raya pun kena tengok anak bulan. Kan? Sebenarnya masalahnya ada khilaf juga. Sebagian ulama kata tak boleh. Seperti mana awal Ramadan kena sabit dengan ru'yah, maka akhir Ramadan, maksudnya bermula Syawal pun kena sabit dengan ru'yah. Sebab itu tengok pada perkataan walau bi ru'yati adlin. Ada khilaf. Sebagian ulama kata kalau awal bulan Ramadan itu dia terhasil dengan ru'yah, maka 30 hari lepas tu tak semestinya boleh apa? Tak semestinya boleh raya. Tapi dhaif, kan? Muktamadnya lepas 30 hari kita sebenarnya tak perlu pengumuman pun. Tak perlu pengumuman pun. Kalau tak ada pengumuman pun automatik itu adalah raya. Sama macam awal Ramadan. Bila cukup je bulan Syaban 30 hari, automatik esok adalah puasa. Kita habiskan satu lagi. Yang masalah yang sebaliknya. Wa idza apa tadi? Walau sama biqauli man yathiqu thumma lam yara al-hilala ba'da 30 ma'a as-sahwi lam yajuz lahul fitru. Nampak tak? Kalaulah satu orang dia puasa dengan perkataan orang yang dia percaya. Macam tadi itulah. Dia puasa tadi sebab bini dia bagi tahu. Dia puasa dengan sebab satu orang hamba bagi tahu. Maksudnya orang yang mana dia bukan cukup syarat adal apa? Adal syahadah kan? Dia boleh puasa tapi raya tak boleh. Dia tak boleh guna kaedah nombor. Bila cukup je 30 hari daripada hari yang orang yang dia percaya tu bagi tahu itu satu Ramadan, dia nampak anak bulan,
Bila cukup je 30 hari, dia dah boleh raya. Tak boleh. Untuk raya, dia tak boleh pakai macam yang tadi. Sebab nampak tak? Dia bezakan apa? Antara masalah awal Ramadan sabit dengan ru'yatu adlin, awal Ramadan sabit dengan man yasiqu bihi. Beza masalah ini bila hujung Ramadan. Syawal, kena ingat, Syawal lebih ihtiyat daripada nak sabitkan awal Ramadan. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah. Ada soalan? Apa soalannya? Media menjadi khabar mutawatir. Apa dia? Media Jadi khabar mutawatir dihukumi seperti khabar mutawatir. Media dihukumi khabar mutawatir. Macam mana tu? Media banyak menipu. Macam mana bisa jadi khabar mutawatir? Khabar mutawatir kan bilangan. Mungkin banyak media laporkan macam tu. Ada 10 media. 10 media. Sebab kita tengok benda media tu sendiri. Media tu sendiri kan. Tengoklah ceritanya apa, tajuknya apa, kan. Sebab kan kita belajar dalam bab mutawatir, ma'as sahwi itu maksudnya lawan kepada ghaim. Sahwi itu maksudnya terang, sahin. Dia panggil as-sama'u mushiyah. Langit itu terang, tak ada awan, tu masuk sahin ataupun sahwun. Okey? Ada soalan lain? Dia cuma dalam konteks negara kita mudah saja kalau nak bercakap dengan orang awam lah. Ikut je pengumuman mohon raja-raja, khalas, tutup. Tapi kita belajar ni teknikal, kan? Teknikal. Mungkin kita tak pakai kat negara kita, tapi dia ada masalah sebenarnya. Macam contohnya negara China. Kawan saya yang Sulaiman tu memang mereka menghadapi masalah untuk puasa. Dia tidak sekata. Dia tak ada satu, sepatutnya ditubuhkan satu persatuan orang Islam, kan, supaya diselaraskan. Jadi kadang puasa 3 hari yang berbeza-beza. Dia susah juga nak kat Indonesia. Kita kat Malaysia ada undang-undang. Dulu memang berlaku puasa orang ikut kepala dia je. Tapi Malaysia dibuat penguatkuasaan, tak boleh. Tak bagi can. Siapa nak puasa awal ke puasa akhir, tak boleh. Kena ikut ulil amri. Khalas. Jadi insya-Allah esok kita jumpa lagi. Dengan waktu yang lebih awal, insya-Allah. Bawa kitab lah. Payah nak setting yang bersama dengan kitab. InsyaAllah. Jadi kita cuba buat setiap hari dalam tempoh-tempoh kuarantin ni. InsyaAllah. Untuk zon masuk dengan tanda zahir. Tanda zahir tu bukan qadhi. Tanda zahir itu bukan qadhi. Dia tempat kita tak berlaku lah, kan. Dia bagi contoh. Ada setengah tempat dia nak bagi tanda bahawasanya esok puasa, dia nyalakan pelita atas menara. Dan pelita tu tak akan dinyalakan kalau bukan puasa. Itulah sebab tu dia letak syarat la tatakhallafu adatan. Yang dia tidak pernah berlaku sebaliknya. Takhalluf. Dia tak mungkin. Maknanya ada keadaan-keadaan lain dinyalakan juga pelita, tapi apa? Bukan puasa, tengah tahun ke tak. Kalau memang dia punya alamat, dia punya keutuhan setara itu, la tatakhallafu adatan, maka boleh iktimad untuk kita puasa esok hari. Sebab itu kita sebut dalam konteks Malaysia, kita pegang saja pemegang mohor raja-raja, dan kita redalah dan pasrah fatwa yang dipakai, iaitu imkanu ar-ru'yah.
imkanu ar-ru'yah. Ulama ada bahaskan adakah ahli falak dia boleh beramal dengan falak dia sendiri. Dia boleh amal peribadi lah, kan? Kalau paling kuat pun pendapat dia boleh amal tapi peribadi dia. Tetapi kita ini dalam konteks tempat kita pengamalan itu disokong dengan keputusan oleh imam, oleh qadhi, oleh ulil amri, maka menyebabkan ayat yang paling ringkas puasalah berdasarkan apa yang disebut oleh ulil amri. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanallah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.